Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala, keempatnya menyapu setengah kepala situ. Kulitnya atau bulunya. Kulit kepala atau bulunya yang dalam had kepala. Kalau rambut atau bulu kepala rambut lah, luar daripada had kepala tak sah. Umpama dia sapu atas sanggul ni. Kalau buka sanggul tu, kepala tu rambut dah pergi luar sempadan kepala. Maka hukum dia la yasih, tidak sah hukum. Masalahan dalam masalah apa? Tahallul. Tahallul gunting rambut, gunting rambut tak apa. Sikit rambut belah bawah pun tak apa, mana-mana pun tak apa. Dalam bab wudu mesti dia kepala, rambut, tapi mesti dalam had kepala. Sebab rambut tu ikut turun ni lah, ya. Depan ikut depan, turun ni. Kalau rambut dia panjang, sini keluar dia pusing ke depan, betul boleh. Ini ikut turun rambut. Kalau keluar daripada sempadan kepala, maka jawab dia tidak sah disapu di situ. Dia mesti sapu di atas kepala, kulit kepala atau rambut yang dah masuk dalam had kepala. Misal seperti bawah tiada keluar daripadanya, tiada keluar rambut tu daripada sempadan kepala kita. Dengan ditarik pada pihak turunnya, pihak turun rambut, jangan menyonsang. Habis. Dan tiada memadai jikalau rambut yang keluar daripada had kepalanya. Ya, rambut panjang disapu rambut tu. Apa dia buat, sanggul atas kepala, disapu atas tu. Air tak turun ke bawah. Kena rambut yang disanggul. Sekiranya dibuka sanggul, rambut tu dah berada di luar sempadan kepala. Maka itu tidak sah sapuan dia. Jikalau ada ia di dalam kepala, misal seperti rambut yang kerinting. Rambut dia panjang tapi dia kerinting macam negro. Kita tarik rambut dah pergi bawah, luar dah. Itu tak boleh. Jikalau ditarik ini, nasai keluar ia daripada had kepala pada pihak turunnya, dan dikenaki dengan menyapu itu sampai basah. Punya basah dia berbeza dengan basuh. Ya, dia basuh lain, sapu lain. Dalam wudu ni dia ada dua, satu basuh, satu sapu. Iza kuntum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum ilal ka'ban. Bila kamu nak sembahyang, maka basuhlah muka kamu, basuh tangan. Basuh tu mana sayral ma', air tu mengalir. Kalau kita terik air tu nampak dia berjalan, itu dipanggil apa? Basuh. Kalau kita terik tak jalan, dia basah aja, itu dipanggil sapu. Itu beza antara basuh dengan sapu. Habis tu. Dan dikenaki dengan menyapu itu sampai basah kepadanya, kepada kepala tu, atau rambut dan had kepala. Sama ada dengan sapu atau dengan basuh. Ambil disiram air basuh terus. Ya. Dan jikalau dengan pertengahan, mana dengan pertengahan, mana dengan perantaraan, perca dan kayu sekalipun. Dia ambil yang kayu tadi, dia celup dalam kolah, kemudian disapu ke kepala dia gitu. Hukum dia sah, tak ada masalah. Perantaraan dia menggunakan alat lain. Sama ada dia gunakan tangan dia sendiri ataupun ada alat lain. Kayu ke, perca ke, sapu tangan juga. Dia lembapkan, disapu ke kepala dia, sah hukum dia. Dan setengah daripada kepala itu had melebihi membasuh, supaya disempurnakan dengan dia basuh muka sekalipun, atau putih yang di belakang telinga sekalipun, sah. Dalam urah kita membasuh muka tu lebihkan sepadan, lebihkan atas. Yang kat lebih sikit tu kita basuh masa ketika basuh kepala. Berapa hukum sah, sebab dia masuk had kepala. Ataupun tempat putih tu kan, situ pun masuk had kepala. Atau putih di belakang telinga itu. Celah tu. Disapu kepala, dia basuh kat sini. Mengaji fiqah banyak sikit gitu. Sini pun sah dia tu. Wah, macam pesen. Dia ambil dua tangan minyak lah. Wah. Mana ni ada dalam kitab itu. Wah. Walaupun maknanya apa? Di belakang kepada. Maknanya selagi tempat dibasuh tu dia panggil haddur ra'si.
had kepala, maka sah sapuan. Ya. Dan kata Syekh Abdul Rahman Al-Juhuri pada Hasyiah Khatib Hadis Syarbini, dan zahir daripada kalam ulama, mana fuqaha, bahawasanya kalau panjang kulit kepalanya dan keluar ia daripada had kepala, memadalah disapukan dia. Kepala dia ni dia koyak sikit kulit, dah terjun tahi ke bawah. Dia disapu kat situ. Tak apa, sah sebab pangkal dia dalam had kepala. Dan seumpama daging yang tumbuh, yang keluar daripada had kepala, daging tu keluar tapi pangkal di dalam sempadan kepala, maka sah. Habis. Kemudian kita basuh semua tu, mana nas dia. Ini nas secara umum semua sekali tu. Kerana firman Allah Ta'ala ayat wamsahu biru'usikum. Ayat dalam bab kepala ni adalah wamsahu, masaha yamsahu, makna sapu. Biru'usikum, kepala kamu tadi. Dari riwayat Muslim dan Sahih Muslim itu bahawasanya adalah Rasulullah SAW mengambil air semayang dan menyapu ia dengan ubun-ubunnya, ya, bahagian depan. Dan di atas serbannya. Mana kalau nak sapu atas serban, mesti sapu had kepala dulu. Ada sapu sikit kepala, kemudian lalu ke atas serban. Itu tak apa. Jangan dia tak sapu kepala, dia sapu serban. Itu tak sah. Mana nak sapu serban, boleh. Kita nak buka, kan? Kalau dia nak belit, payah kan? Dia baru pakai serban. Jadi sapu sikit atas kepala. Mesti masuk dalam kepala dulu. Kemudian yang kendian boleh atas sapu serban. Kalau dia tak sapu kepala, dia sapu serban, itu tak sah. Maka menunjukkan demikian itu atas memadai dengan menyapu setengahnya. Itu dalil dia kata ubun-ubun. Sebab tu ada khilaf banyak. Setengah ulama mengatakan semua kepala kena sapu. Ya, kena lalukan habis. Setengah ulama ada 1/4 romok baru sah. Dalam bab ni Imam Syafi'i paling ringan. Walaupun selai rambut dalam hak kepala pun sah. Sapu selai rambut. Tapi sapu yang lebih banyak, sapu semualah. Sebab kata keluar khilaf tu lagi sunat. Khuruju minal khilaf mustahab. Keluar di masalah khilaf itu disunatkan. Dan jikalau dia punya royah dia kata sah ni, jikalau sehelai atas setengah helai, sikit dia disapu, masuk dalam had kepala rambut tu, hukum dia sah juga. Sebab apa? Kerana mafhum daripada menyapu pada tatkala diitlakkan, dia ambil mafhum daripada ayat tu. Ya, mafhum daripada dipaham daripada menyapu pada tatkala itlak dalam ayat wamsahu. Maknanya dalam ayat dia tak ada had banyak mana, dia semua itlak saja, sapu kepala. Bila sapu kepala banyak mana, sikit pun termasuk juga. Kalau dia kata sapu setengah kepala, baru kena setengah. Bila sebut itlak kepala saja, dia tak sebut banyak mana, maka sikit pun termasuk dalam makna sapu juga. Itu yang dipakai dalam mazhab kita Syafi'i. Dan tiada berkata seorang dengan wajib menyapu itu akan ubun-ubun jua. Tiada yang lain, tak ada juga. Jadi makna walhasil sikit pun tak apa. Dan dengan ini dipaham pula, tiada wajib meratakan menyapu sekalian kepala. Kerana apa? Menyimpan Nabi SAW. Apa menyimpan? Mana ikhtisar. Nabi ringkaskan kat ubun je. Nabi tak sapu habis. Menyimpan kan mana ikhtisarkan oleh Rasulullah SAW. Menyapu ubun-ubun jua. Dan menolak pula orang yang mewajibkan menyapu serban. Kerana ubun-ubun kurang daripada serobok. Ya. Silap. Tadi. Dan menolakkan pula orang yang mewajibkan menyapu seroboknya. Serobok 1/4. Ada pendapat yang mengatakan kena sapu 1/4 kepala. Sebab apa kita kata tolak situ? Kerana ubun-ubun kurang daripada serobok kepala. Ubun-ubun depan kita ni dia. Kalau serobok bagi 4. Ya. Habislah tu. Itu bab sapu kepala. Dan kelimanya membasuh 2 kaki. Ya, serta 2 mata kaki. Mata pun ada kaki. Kaki pun ada mata. Daripada tiap-tiap kaki. Ya, dan dia itulah tulang, mata kaki itu tulang yang timbul keduanya, dipanggil buku ladi. Ya, sebab pun panggil ladi, ketuk tak rasa. Ladi. Dia panggil 2 buku ladi itu. Ya. Dan itulah 2 tulang yang timbul keduanya tulang itu daripada 2 pihak pada penceraian betis dan tapak kaki. Dia ada sendi, dia ada mifsal sendi. Dan jika 2 mata kaki, ini keturunan jin ni.
Dia lahir mata kaki tak ada, lurus kaki kan. Nak buat macam mana? Maka dia iktibar kadar dia. Ya, kita kena ambil kadar yang muqtadir luar biasa panjang mana. Dia punya apa antara tapak kaki dengan tumit. Apa tapak kaki dengan buku lali. Akan basuh kadar tu. Daripada pertengahan daripada orang yang galib umpamanya yang seumpama dia. Ya, kena basuh kadar tu. Habis. Kata Syekh Mudabiri pula, jikalau ada dua mata kakinya melalui adat, mana melampaui adat seperti bahawa hubung dengan lutut. Oh, mata kaki dekat lutut. Pekan macam-macam dia tak. Mata kaki dekat atas tuan. Macam mana nak basuh? Nak ikut mata kaki ke ataupun basuh kadar? Tu salah ni. Ya, kalau ada dia punya buku lali sampai ke atas. Maka bahawasanya dia iktibarkan dia membasuh itu kadarnya jua. Ya, kadar biasa je lah. Bandingan dia seperti bandingan hasyapah yang panjang. Hasyapah tu hasyapah. Apa bagi tengok kamu. Seperti barang yang menghukumkan kalam ulama' kerana mentakhirin, diiktibarkan pada kadar dua mata kaki. Hasyapah kepada zakar tuan. Tiba-tiba dia luar biasa tuan. Sampai 3 inci. Maka bila apa? Kalau dia melakukan zina, kadar biasa dah lepas. Tapi tak lepas, dia punya tetap lagi. Hukum dia tetap zina. Itu maksud dia. Ya. Sebab hasyapah tu banyak hukum, tak padang kepala Pak Dogol. Hukum banyak. Zina dihukum situ. Ya, hukum tak muhalil pun situ. Tahu muhalil? Ya, masalah orang nak menghalalkan balik bila talak 3, kan? Talak 3 di ba'in kubra, maka mesti dia bernikah dengan orang lain dan sekali jima'. Apa makna tarik jima'? Ghaib hasyafah. Kalau tarik hasyafah maka tak sah dengan tahlil. Itu maksudnya. Jadi situ banyak hukum itu. Ya. Sebab sini jugalah dua mata kaki pada galib orang yang banyak. Ya, ikut mata kaki orang banyak berapa kadar berapa inci dia. Kemudian kata Syekh kami ialah yang terlebih sebenar. Inilah kaul yang kaul haq. Intaha bila kalam Syekh Mudabiri. Maka jika terpotong setengah daripada kakinya, kaki dipotong, maka wajib membasuh yang tinggal. Kaki tempat basuh tu putus sebelah. Ada lagi bekas tu, tumit ada lagi. Basuh yang ada. Dan jika terpotong atas dua mata kaki dah tak ada dah. Maka tiada wajib membasuh atasnya dan sunat dibasuh betis supaya memeliharakan tahjil saja. Jadi kalau mata kaki dah potong, dah tak ada dah nak basuh kan. Basuh atas je lah. Ambil sunat tahjil, makna melebihkan basuhan. Dan dikendaki dengan demikian itu fardu. Ya, dan dikendaki dengan yang demikian fardu, yakni membasuh kaki apabila tiada menyapu dua muza. Ya, atau dikatakan basuh itu asalnya dan menyapu itu gantinya, kerana firman Allah Ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, wa arjulakum. Kita baca dengan ba, bagi lam atas, baca dengan nasab wa arjula. Kita ataf pada kata wamsahu biru, apa nama tu? Waqsiru wujuha. Ataf pada wujuha. Wujuha baca dengan nasab, wa arjula pun baca dengan nasab. Mana hukum dia sama. Kalau muka basuh maka kaki kena basuh. Ada setengah kiraat dia baca wa arjulikum, baca bagi bawah. Kita baca wa arjulakum. Kalau baca wa arjulikum, ni Syiah dia baca wa arjulikum. Ada orang Syiah ni. Sebab tu Syiah kalau ambil semayang dia sapu kaki. Ya, kaki disapu, dia tak basuh dia sapu. Sebab dia baca apa? Bagi bawah. Bagi bawah, dia ataf pada mana? Wamsahu biru'usi. Sin bagi bawah. Ya, maktuf dengan maktuf alaih itu. Itu dalam keadaan nahwu dia. Jadi dibaca wa arjulikum. Ya, jadi kaki dibasuh, disapu. Itu Syiah. Ya. Dan ada juga yang baca wa arjulikum tapi dikenakan pada masalah apa? Menyapu khuf. Ya, khuf tu kita sapu je. Dia tak basuh. Ya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Baca dua lah, baca atas. Wa arjulakum. Ya, baca mana sapu, basuh akan kaki tadi. Ilal ka'bain. Hingga kepada buku lagi. Dan kerana ittiba' amrun muttaba' pada perkara yang diikut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Riwayatul Muslim dalam riwayat Sahih Muslim. Dan dibaca pada kiraat yang 7, kiraat sama wa ar dengan baca lam bagi atas, wa arjulakum dengan baris lam di atas. Dengan jar boleh juga, boleh dibaca wa arjulikum. Ini masuk kiraat sama juga. Ya, wa arjulikum wa arjulakum. Boleh baca dua.
Yang ni dengan baris lam di bawah. Wa arjulakum ni wa arjulikum. Kalau baca wa arjulikum di bawah, ditanggung, diihtimalkan bagi harakat mujawarah. Ya. Kita jar ni dengan masuk huruf jar, ada jar bil idafah dengan cara idafah dan keadaan nahwu. Di sini dia panggil jar ala sabil mujawarah. Tahu sabil mujawarah? Lagi ngaji nahwu lah. Mana dia dekat antara wamsahu biruusi, mujawarah ke depan. Dia dekat dengan biruusi, maka dibaca juga wa arjuni. Ya. Itu dia panggil jar ala sabilil mujawarah. Dengan ru'usikum. Jadi dimujawarah dengan ru'usikum. Ada bahasa Arab ni lah. Wamsahu biru'usikum, kemudian wa arjulikum. Kalau kita baca wa arjulakum bagi atas, di atas pada atas. Wamsahu biru'u, apa siru wujuha. Ya, wujuha. Ha atau apa ni? Wujuh dia bagi bagi atas. Sini pun bagi atas juga. Maka hukum dia sama. Itulah kalau muka basuh, kaki pun basuh. Dimujawarah dengan biruusikum. Ataupun boleh juga kita tanggungkan baca wa arjilikum, dia kena tanggung pada masalah menyapu apa? Menyapu dua muzah. Bukan sapu dua kaki, sapu dua muzah. Ya, dua sepatu stoking kulit tu. Kemudian diselangkan dengan menyapu antara maktuf dengan maktufun alai. Menyapu maktuf, benda yang diatafkan. Ya, mana benda ataf? Wa arjulakum. Waw tu waw pada wa arjulakum dipanggil wawul atif, huruf ataf. Arjula tu maktuf. Kemudian wujuh hakum itu dipanggil maktufun alai. Faham? Sah tak faham? Kena ngaji nahwu lah sebenarnya. Annahu awwala yu'lama izil kalamu dunahu lan yufhama. Ilmu nahwu kena awal-awal kena belajar. Kalam tak ada nahwu tak boleh faham. Ya. Dia masalah ataf kan hukum dia lagi tak kena ataf kan. Kalau ngaji kita tak besar, kadang di huruf ataf tu 3 muka surat. Muka ataf 3 muka surat. Oh, pening kepala. Kalau saya Zakaria Ansari punya kitab, lagi pula Fathul Wahab dan sebagainya. Berasap kepala pula. Dia maktufun alai, diatafkan, mana dihubungkan cakap tu lah. Saya makan nasi dan kuih. Saya makan nasi dan tu dipanggil kata sendi. Kan? Kalau Arab dipanggil atif, huruf ataf dan. Kuih tu dipanggil maktuf. Kalam tu dilipatkan. Asalnya saya makan nasi, saya makan kuih. Dua. Jadi diringkaskan jadi satu. Saya makan nasi dan kuih. Tu maknanya hukum sama tu. Ya, dan dia dipanggil atif, huruf ataf. Huruf maknanya menyambungkan kalam yang sebelum tadi. Jadi hukum dia sama. Iaitulah wujuhakum, mengisyaratkan wajib tertib bahawa mendahulukan menyapu kepala dengan membasuh dua kaki. Sapu kepala dulu. Sini nak keluar mazhab Malik. Mazhab Imam Malik dia tak wajib tertib tuan. Ya. Iza kuntum ila salat fagsilu wujuhakum. Kemudian diguna waw, wa aidiyakum. Kemudian diguna waw lagi, wamsau, waw diguna waw, wamsau birusikum. Kemudian diguna waw lagi, wa arjulakum ilal ka'bain. Bila ataf dengan waw, kaedah dia ila mutlaqil jam'i. Semata-mata boleh himpun. Ja'a Muhammad wa Zaid. Datang Muhammad dulu, siapa pun boleh. Kalau dia kata Ja'a Muhammad summa, itu tertib. Kalau datang Muhammad summa, kemudian baru Zaid. Mana Zaid kemudian? Dia guna lafaz summa. Itu bahasa Arab tuan ni. Itu baru nahwu, belum ngaji balaghah lagi, mantik aku sama lagi. Oh. Ni tak tahu mantik, dia main tai. Bukan mantik, main tai bunyi. Lepas tu nak sergah orang. Saya tak nak pakai mazhab. Saya pandai pun dah khotak dengan kata alim mazhab Arab. Nahwu pun lintang pukang kan. Huruf ataf pun tak kenal. Saya nak pakai mazhab. Oh ya buruk panggil. Allah. Tu almarhum apa? Mantan mufti 9 Syekh Murtaza. Datang buat-buat kali pilah ni buat Wahabi ramai. Dia kata masa senang tuan, aku matikan dengan main nahwu gitu. Tanya urut apa ni? Ni nak pun kau Arab ni. Tak boleh Arab ni, tak boleh. Tak boleh kau nak Arab ni pun kau tak boleh Arab. Dia kata kau tak erti nahwu. Kau nak pakai Imam Syafi'i. Jam itu je, tu balik pedau muka. Tak tanya lain dia. Tu main Arab nahwu tak boleh dah. Kan? Kalau Arab sudah i'lal kalimah.
Allah, macam-macam. Menyapu kepala dengan membasuh dua kaki. Maka wajib membasuh sekalian tu pada tempat fardunya. Jadi kita guna mana? Wow kan? Motor laki jam'i mana-mana boleh. Nak basuh kaki dulu boleh, nak basuh kepala, sapu kepala dulu boleh, lepas tu basuh kaki, basuh muka balik, basuh tangan. Boleh mazhab kita apa? Tapi kita tak. Kita pakai tertib sebab kita kias. Ya terang ayat kata fabda'u bima bada Allah. Mulalah dengan apa yang dimulakan oleh Ta'ala. Itu jawab Imam Syafi'i. Imam Malik jawab balik, itu ayat bab haji. Apa yang digunakan fabda'u bima bada Allah itulah innas Safa wal Marwata. Wow. Makna Safa dan Marwah. Jadi kena tawaf daripada mana dulu? Safa dulu, kemudian Marwah dia guna wow. Imam Malik kata itu maknanya bab haji. Imam Syafi'i pula jawab kaedah tafsir apa? Al-Imbra bi umumil lafzi la bi hususil sebab. Semua ada jawab sedap kan. Mengaji kita empat mazhab lagi sedap. Pung dia ujar. Kita duduk tengah pening balik. Sebab apa pening? Sebab semua betul. Ikutlah mana-mana pun tak apa. Kan? Sebab ikhtilaf. Mensyaratkan wajib tertib bahawa mendahulukan menyapu kepala dengan membasuh kaki, dan wajib membasuh sekalian yang ada pada fardu, pada kaki tadi. Misalnya apa? Seperti misalnya bulu. Kalau bulu kaki dia banyak, basuh semua yang ada dalam tu. Daging kalau ada tumbuh, basuh. Jari ada 6, 7, basuh semua tu. Ya. Habis. Dan daripada duri yang tiada masuk ke dalam batin daging. Ya, duri yang tak masuk dalam batin daging, basuh semua tu. Dan lubang yang ada pada kaki. Sebab tu duri ada dua. Kalau duri kita cabut, ya, dia berlubang, maka wajib cabut. Sebab dia dah bertukar hakikat, zahir pergi kepada batin. Yang duri besar, kita cabut, dah berlubang. Bermakna dia wajib cabut. Kecuali duri tak boleh cabut, dah masuk dalam, atau kena basuh kat situ. Kalau duri yang tidak berlubang, kecil, macam duri semalu semua kan, kita cabut pun tak ada kesan. Itu cabut pun tak apa, tak cabut pun tak apa. Dan juga pecah-pecah, ya. Kena basuh tu, pecah-pecah. Pecah-pecah apa? Jantangnya, kaki tu. Yang tapak kaki tu. Biasanya orang kalau pergi mana, berjalan tapak kaki kan, dia pecah belakang. Tumit dia kan, pecah-pecah tu. Bila pecah-pecah dia jadi had zahir, maka situ kena basuh. Kalau pergi ke sawah jaga tu, lumpur-lumpur masuk kena korek bersihkan dulu. Ya. Lama kan dia pakai jiwa, dia tengok tepik lumpur dalam tu. Dia dah jadi manik, menyegah daripada sampai usulul ma' ila a'dhal wudu. Menyegah air daripada sampai ke anggota wudu. Dia biasa orang kena sawah jaga tu. Kalau ke laut jaga apa? Sisik ikan kan. Sisik ikan jenak melekat ke jari tu. Dia bersemayang ni, asyhadu an la ilaha illallah. Ada sekeping. Besar sisik tak itu tuan-tuan. Kena buka balik semayang, ambil buka balik, disambung situ boleh atau ambil wuduk balik tak apa. Sambung situ boleh ke? Tambah niat wuduk, lepas tu sapu kepala. Dia kata, wah, dia ambil wuduk kat sini, aku kepala. Mana mazhab pula ni? Badan dia, aku tak tahu. Aku kulit jenak dia lekat ni. Apa? Sisik jenak dia lekat ni. Kalau mengecat, cat kan. Biasa main cat kan. Cat kena banyak tu. Mana kena hapuskan segala manik. Benda yang menyekat sampai air, dia kena apa? Clearkan dulu. Kalau bedak apa gencu tebal-tebal kan, kau main lagi. Nak tercabut kulit pakai gencu. Kalau kita biasa tak apa, jangan gencu campur minyak benda tu, jangan pakai. Banyak nak kena jaga kan. Sekarang tak payah pakai lagi baik originalnya. Habis ya. Dan wajib menghilangkan segala barang yang ada ya dalam kedua ni tadi. Semualah dalam lubang tu ada busi tanah. Daripada apa? Daripada umpama lilin ni kalau menegak batik. Ya, kalau Kelantan Terengganu dia menegak batik kan dia pakai lilin. Lilin jaga tu kalau main lilin pam lekat-lekat. Kalau masuk celah kuku, masuk celah lubang jari tangan macam-macam. Semua kena clearkan dulu, bersihkan dulu supaya sampai air sembahyang kepada anggota wuduk. Kalau tidak tak sah wuduk tu. Tak sah wuduk, tak sah sembahyang, dia melanggar lagi. Atau ubat ya yang sampai peringkat dia jadi ikir ain boleh menegah. Seperti sama juga perintah membasuh tangan. Jadi maksudnya semua anggota wuduk kita pastikan jangan ada ha'il ataupun manik, benda yang menyekat untuk sampai air kepada anggota yang diwajibkan membasuh.
Kemudian kata si Bujarimi, jikalau masuk duri pada anak jari kaki, ya, masuk duri, terkepijak duri, umpamanya, maka jadilah kepala duri itu nyata timbul. Duri apa? Yang timbul biasanya besar-besar tu. Nibung jalan, kan? Tiada tertutup. Dia tak tertutup, terbuka. Maka jika ada sekira-kira jikalau kita cabut, nasaya tinggal tempatnya berlubang. Mana kalau juri besar, kita cabut dah berlubang. Bermakna dah berubah jadi had zahir. Ketika itu wajib cabut. Nasaya hukum dia wajib dicabutnya. Ya. Dan tidak sah membasuh akan kedua tangannya atau dua kaki serta tinggal duri pada anggotanya, duri besar ni. Bermakna kalau kita tak cabut, dalam tu had zahir dia tak sampai air. Dia dengan cabut. Dan jikalau tiada sekira-kira jika kita keluarkan tiada tinggal lubang. Kalau jika tiada mana tak tinggal kesan. Jika kita keluarkan pun jangan duri tu kan, tak ada tinggal kesan lubang. Itu tak apa. Tetapi bertakub, maknanya tak nak ada lubang. Jawab dia tiada wajib ditanggalkan. Ketika tu tak cabut pun tak apa. Ambil wuduk serta dia pun tak apa. Habis. Dan sah membasuh di atasnya, ya. Tetapi yang dirajihkan oleh Syekh kami wajib ditanggalkan. Kecil besar pun akan dia. Yang pertama, tapi yang pertama Muktamad, ya, Al-Ramli, Muktamad Ramli. Mana saya pegang oleh Syekh Ramli Kabir yang pertama tu. Mana kalau tafsir lah, kalau besar cabut. Kalau tak besar tak apa. Sebab dia memberi kesan yang berlubang atau tidak. Dan faidatun, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan suruh istinja itu hikmatnya kerana bagi wati hurul ain dan membasuh dua tapak tangan kerana memakan daripada hidangan syurga. Itu hikmat kita membasuh. Dan faidatun, kata Ibnu Abbas, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Baik. Sabar, 8. Bagi 4. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qad sallahu sirra wal khalqu aqsamun du'afa wa hum al-awam wal khawas, ada alif, wal khawas wa hum al-awliya wal khawasul khawas wa humul anbiya. Bermula makhluk jadi manusia ni beberapa bahagi. Dia ada beberapa kisim, aksam, jamu kismun. Maknanya ada beberapa jenis, beberapa kategori, beberapa makam, beberapa pangkat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala dhaif, du'afa. Dhaifun du'afa. Mana orang-orang yang dhaif imannya, dhaif Islamnya, dhaif ma'rifatnya, dhaif pandangan dalamannya, semua dhaif. Ya. Sebab dia telah ditindih oleh pengaruh-pengaruh luaran, pengaruh khalqiyah, pengaruh makhluk. Banyak pandang makhluk deka dengan Tuhan, beramal malas, lembab, itu semua menyebabkan dhaif iman. Ya. Tuhan suruh lembab. Tentang apa? Rezeki pula, tentang dunia kejauh. Itu semua menyebabkan buta mata hati. Ijtihaduka fima tumina lak wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasi basiratan minka. Kata Ibnu Athaillah, ijtihaduka fima tumina lak, kamu bersungguh-sungguh pada barang yang Tuhan dah jamin. Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata atas muka bumi ini melainkan rezeki dia Tuhan dah jamin. Ada rezeki yang kita makan bukan kurnia Tuhan? Ada? Mana ada? Tak ada sebiji pun, semua dia punya. Dia dah jamin. Ya, tidak ada melata atas muka bumi, berakal tak berakal, semua rezeki dia Tuhan yang bagi, Tuhan jamin. Tapi kamu bersungguh.
Yang ini bukan main lagi, polon siang malam pagi petang, apa tengah botak-botak kepala. Ya, memikir buat rezeki. Tuhan dah jamin dia buat rezeki, macam dia tak percaya ke Tuhan. Satu. Yang kedua, wa taksiru kafima tuliba minka, yang Tuhan tuntut, belajar, cari ilmu, beramal, bersihkan dalaman. Tuhan tuntut. Kamu taksir, kamu cuai, buat itu tak elok, itu dalilun ala intimasi basirati minka, dalil mata hati kamu dibutakan oleh Allah Taala. Ya, jadi mata dah buta, daif lah. Daif lah, lemah lah, tak nak jalan. Jangan jalan slow, orang berlari tak boleh lari. Terkejut longkang masuk lagi, orang buta lagi. Dia kena pakai tongkat, kena pimpin lagi kan. Itu makna daif. Itu punca apabila yang disuruh ditinggalkan, yang disuruh ihtimam kita buat acuh, tak acuh. Yang Tuhan sungguh-sungguh kita buat sambil lewa. Yang Tuhan ada jamin pula dia bersungguh-sungguh macam tak ada pemberi. Itu semua menyebabkan daif. Ya. Dia nak tahu iman kita kuat tak kuat, daif belum tentang kau dia pantun tengok laju tidak. Ya. Iza lam taqwa ala qiyamil lail, contoh dia. Wa siyamin nahar fa'lam annaka maqbulun qad qabbalatka hati itu. Wa qala huwa Daud at-Ta'i. Daud Ta'i kata apa? Bila kamu nak bangun malam tak mampu. Kan? Dia bolok pusing nak bangun. Nak bangun malam pusing macam kena belik ular sawa. Dah bangun pukul 6, 6.30. Tak boleh nak bangun malam. Nak qiyam tak boleh. Wasiyamin nahar, nak puasa siang Senin Khamis tu. Minggu depan sampai Ramadan balik. Bila kena akal, kena tipu, kena bebal, kena bodoh dengan nafsu. Nafsu dah bodoh kan dia tuan-tuan. Ya, tadi itu dipanggil golongan du'afa, daif sangat tuan. Berat ni tuan-tuan ni. Tengok kita duduk lain mana tuan. Allah. Kalau berbual, 2 jam tak apa. Suruh dia bagi tasbih, zikir 1000. 1000. Dia tadi baru 200 tengok dah jatuh tasbih. Tak silap nak pegang tasbih jatuhlah, kena pakai ni pula lah. Ketak-ketak Jepun kira batu tela. Lepas tu kecil-kecil tu, baru pincit sikit, dah 100, berapa spring silap. Dah spring akal ke dia pula. Macam-macam tuan. Nak buat ibadat, rasa berat. Maksiat, biasa tak boleh nak tampung, terbenam, terjongkit, terhumban kita dengan maksiat. Itu tanda kamu du'afa lagi. Lain du'afa. Ya, bila duduk lain du'afa ni, amat bahaya untuk menghadapi sakaratul maut tuan. Ya, nyawa nak tanggal ni, kalau iman tak kuat tuan-tuan, Allah takut-takut tuan-tuan. Ya, takut sangat. Sebab dia kira di ujung tuan-tuan ni, al-imra bil khawatim, kiraan manusia di ujung tu, sama ada di syurga atau neraka. Sebab tu kita kena rajin buat ibadat, zikir kena banyak. Siapa yang mengingati aku pada ketika dia lapang, sehat, senang kan, dia suka ingat Allah Ta'ala, aku akan bantu dia dalam keadaan dia terdesak. Terdesak yang paling dahsyat apa dia? Sakaratul maut. Itu paling takut, ujung last sekali itu. Itu dia tak hantar perebet-perebet lapuk dan general dia tahu dia pusingkan seboleh-boleh, na'udzubillah. Ketiga itu kalau kita biasa selalu mengingati Allah Ta'ala, insya-Allah dia akan dapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maja'alna. Itulah pesan yang pertama ya, daif. Dan mereka itu segala orang awam muslimin, orang ramailah. Orang awam muslimin. Yang dalam lemah iman macam ana inilah wallahu alam. Dan keduanya segala khawas, orang pilihan VIP. Ya. Itu mereka segala waliullah. Wali mana kekasih Allah. Ni ada ke dengar cerita orang ingkar wali apa wali itu. Siapa ingkar wali suruh dia mengucap balik. Pakat kafar, murtad orang tu. Sebab dalil Quran terang jelas. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu ayat Quran. Ala ketahui ilmu. Bahawasanya awliya Allah Ta'ala. Awliya jam'u waliyin. Mufrad di kalimah wali awliya. Sungguhnya kekasih Allah wali itu. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tak ada khauf sikit dari itu. Wa lahum yahzanun, hati dia tak pernah duka cita. Kalau nak tahu sifat wali tu ada kat kita ke tidak, tengok kita ada duka cita kan. Kalau pening, serabut, tension, bearing, boring, belum lagi. Itu jauh lagi kan. Pada wali dia tenang. Sebab apa dia tenang? Sebab apa tenang kan? Kau mengaji tasawuf tak dapat jawab. Kau kena berdiri ni kan. Sebab apa dia tenang kan? Sebab dia sudah masuk jannatul muajjalah lah. Syurga yang disegerakan. Orang dalam syurga ada tak benda yang tidak memuaskan hati?
Mana ada? Tak ada. Tak nama syurga kalau benda tak memuaskan hati. Dalam syurga semua benda nikmat. Sama ada syurga di sana atau syurga di sini. Syurga di sini itulah makan makrifat yang khasah. Dia masuk, dia tajalliat, dia buka dia tu. Kuang-kuang nafsu dia naik mutmainnah, tu paling kurang. Dia dapat makrifat yang khasah. Ketika itu jiwa dia akan tenang. Dalil dia ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Tapi dah orang yang menghadap Allah Taala, jiwa dia akan tenang. Ya. Dia nak kena para awliya dia tenang, tak ada apa. Duit dalam kocik tak ada, dia tenang. Kita duit bertipik lagi susah. Apa? Nak banyak, tamak. Dan ada 100,000 nak 200,000, 200,000, 300,000 sampai bila hidung cecal liang lahat itu. Baru dia seberanjat itu. Ya. Allah. Sifat pada awliya dia tenang itu sebab dia dah masuk syurga yang disegerakan, ya. Jannatul muajjalah. Inna lillahi jannatun la fiha hurun wala laban wala asal walakin yatajallam wa huwa qulubul arifin. Ada bagi Allah Taala tu syurga tapi dalam dia tak ada hur, bidadari tak ada. Ya, makan sedap tak ada, semua tak ada. Yang ada apa? Pembukaan tajalli dengan Tuhan. Itulah hati para arif billah. Itu dipanggil jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan di dunia ni. Itu dia orang kejar kan tu. Ya, dia duduk mana? Dalam. Batu proses membersihkan dalam, proses untuk masuk syurga jannatul muajjalah. Sebab tu ilmu tasawuf ni besar kan. Nak masuk syurga yang disegerakan, pengkecilan kan. Tu dia duduk dalam tu, rehat serehat-rehat, lapang selapang-lapang, tenang setenang-tenang. Sebab apa? Hati manusia tenang sebab dia menghadap. Punca apa manusia hati tak tenang, dia tak menghadap. Tu. Ya, berpaling di hati kepada Allah, tunggu. Macam pening kepala kita kan. Itu tak sah. Ini af'al Tuhan, ya. Sehingga dia boleh sampai peringkat, ya, dia memandang bentan adal man'u ainul ata. Dia berpusing, tak dapat tu dia seronok bagi. Bala tu tengok. Sebab tu selagi mereka bala tu nikmat, dia belum tepat makrifat dengan Tuhan lagi. Sebab apa? Sebab dia nak sedap. Yang nak sedap tu siapa? Nafsu lah kan. Runtuhnya nafsu pun dia boleh masuk. Sebab tu dalam Ihya kata orang tak boleh masuk makrifat sebenar kecuali dia duduk dalam nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah baru start. Dia nak duduk makan makrifat yang sebenar. Kemudian dia naik ke atas lagi. Ya, kalau duduk baru lawama ammara ni mulhama belum gitu. Ya. Dia boleh masuk lain gitu. Sebab kena cuci cepat. Ya. Jangan tunggu-tunggu kan. Kena basuh air dia, hati itu dengan air muraqabah dan musyahadah ke Tuhan, ya. Allah karim. Dan kedua, segala orang khawas, mereka itu siapa dia? Segala khawasul hawas, pilihan atas pilihan, BBIV. Dia orang atas ni berapa? 5-6 BBB. Hebat-hebat. Dia orang atas ni, ya. Iaitu pilihan atas pilihan atas pilihan atas pilihan. Paling besar sekali dia, wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul makhluqat indal itlaq, makhluk yang paling afdal. Golongan BBIV Allah Taala semua. Dan mereka segala para nabi, ya. Dia susunan tu ada. Adapun nabi rasul itu kota dah tak ada tuan. Borang pun tak ada. Kat mana pun tak jumpa borang. Dah tutup. La nabi ya ba'di. Tak ada nabi selepas aku. Adapun maqamul auliya, ya, atau ada dibuka. Ya. Semua boleh masuk dengan syarat dia bersihkan diri dia. Dia boleh duduk bermesra dengan Allah atau sifat para awliya. Ya, tumpul hati dia dengan makhluk. Ada dunia tak apa tuan. Tapi jangan bagi dunia termasuk dalam hati dia sehingga dia merasa sedap dengan dunia. Itu dah batal lain awliya. Awliya dia tak mengambil sedap dengan dunia walaupun ada dunia. Para sahabat semua waliullah. Ada sahabat yang kaya, oh kaya tuan. Ada yang kaya. Ada satu peperangan dibagi 700 ekor kuda. 700 kan. Kita nak buat korban sembelih makan balik pun mikir juga ni. Tahun ni nak buat tidak. Padahal ni makan balik. Kan ning air dalam perut kan. Apa? Hub tu ada kasih. Dewan dah buang tu. Dewan tu walaupun ada banyak sikit sebenarnya benda dah azali tu ada taksis. Orang ni harta banyak ni tu dah siap. Cuma kita jaga dalam tu jangan bagi dia masuk. Benteng dia kena kuat. Ya, mahabbah dengan Tuhan tu kena kuat. Baru dia jadi benteng kuat. Ya. Sifat pada awliya apa? Ya. La yazalu tiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qarar. Al-arif la yazalu tiraruhu. Satu. Hati dia ittirar, sentiasa dia siddatul faqri dengan Tuhan. Setiap saat bergantung dengan Tuhan. Tak putus. Satu.
Kemudian wala yakunu ma'a ghairillahi qararu. Tidak adalah selain Allah, apa dia? Makhluk. Menjadi ketetapan hati tak ada. Ketenangan jiwa dia sedap, mana dia tidak meletakkan sedap, seronok dia dengan makhluk tak. Dia seronok dengan dia. Ya, bi falyafrahu. Dengan aku naklah kamu gembira, tu Allah Taala suruh. Wa bi zikri falyatana'amu, dengan zikrullah dia bernikmat. Itu sifat para aulia. Ya, kalau tuan-tuan ada tu, tuan-tuan dia jadi wali lah. Kalau tidak, wali nikah. Kan? Sifat wali, sifat dia orang arif. Man arafallah syahidahu fi kulli syai'. Itu sifat dia lagi. Man arafallah, siapa benar-benar kenal Tuhan, syahidahu fi kulli syai'. Dia musyahadah, bukan kenal je kan. Dia syuhud akan Allah fi kulli syai', dalam semua makhluk yang dia pandang. Dia pandang pokok, dia nampak Tuhan. Dia pandang langit, nampak Tuhan. Dia tengok orang, nampak Tuhan. Semua jatuh pandangan, dia nampak Tuhan. Nampak dengan apa? Bil basirah, bukan mata kepala. Pandangan sufi kata nampak tu bukan nampak dengan mata kepala, jauh dengan mata kepala kufur tu kan. Nampak dengan mana syuhud musyahadah, dengan nur batin hati dia tadi. Ya. Tu dia perlu proses untuk menambah cahaya dalam nur. Tu dia perlu masuk kursus. Kursus. Dia pergi suluk lah tuan-tuan. Buat dia faham bagi mentol dia terang. Allah Allah. Kuna wa yatarattabu ala zalik qalu syari'ah, qaluhu perkataan dia apa? Asy-syari'ah wa fi nuskhatil fasyari'ah, diguna fa. Laka ayyuhad dhaif. Jadi bagi orang makam syariat bawah ni, dia kena pegang syariat. Iman kita bila dhaif, kita pastikan peringkat awal syariat kena jaga betul. Ya. Tak bawa syariat, tombang situ lagi kan. Di awal lagi dah. Syariat dia kena jaga. Dan tersebab di atas demikian itu, oleh katanya, kata Tuan Pengarang, bermula syariat itu. Dan pada satu nasrah ya, matan dipanggil, maka syariat itu bagi engkau ayyuhad daif. Mana orang yang daif iman, dia kena kemaskan syariat dia. Lepas tu kalau tolak syariat, dia tak pakai syariat, itu menandakan waktu dawasaan. Awal dia kena kemaskan. Ya. Sebab tu tak dinamakan, kata Imam Ghazali, ahli tasawuf, ahli sufi, melainkan dikemas fiqah dia. Usuluddin dia mantap. Tahu apa tasawuf, dia mendalami. Ya, 3 baru dia sah jadi ahli tasawuf. Kalau tidak, dia di ahli tasawuf. Habis dia tasawuf pun kan. Ya, kena jaga tu. Ini ada juga tengah kita zikir dia tak payah belajar. Dia tu siapa mengajar dia tu. Ya. Dia kena belajar dan kita nak menuju kena ada tahu dulu pencerahan. Sebab ilmu membawa pencerahan, kita kenal. Tapi dengan ilmu ya, 2 sayap kena dia. Al-ilmu wal ibadah. Berjalan riyadhah mujahadah. Baru insya-Allah dia sampai destinasi dia. Apa destinasi dia? Tajalliyat, pembukaan marifat dari Allah Taala. Mana tadi? Hatta tatlubahu bil ikhlas was sidq. Wa illa fahiya ala. Senang ni bahasa dia. Wa illa, kalau kita arabkan wa illa palah. Kalau kita arab wa illa ay wa illa palah. Hatta tatlubahu bi ikhlasin wa sidqin wa illa fahiya alaihi lalak. Ala lain mana, lam lain mana dan sehingga mana hatta supaya engkau tuntut akan dia, syariat kemaskan dengan ikhlas. Ya, sebab syariat dia panggil apa? Perahu. Macam mana nak dapat mutiara dalam laut? Kita tak ada kapal dan tak ada perahu nak berjalan. Duduk tak ada kat, tengok je lah. Cuma kenal dia, pemata macam ni. Berjalan ke dia tak ada perahu. Ya. Inna tariqa syari'atan wa tariqatan ka bahri summa haqiqatan durun wala. Syariat tu kal bahr, syariat tu kal makna safinah, perjalanan kena ada. Supun. Safinah makna perahu dia kena ada. Mana kata ada syariat bermakna dia tak ada perahu. Apa nak ambil permata macam mana dalam lautan tu, ada selami, lautan nur maknanya. Supaya engkau tuntut akan dia dengan ikhlas syarat dia dan benar siddiq, sebab makam siddiq dia bertinggi daripada makamul ikhlas. Dan jika tiada, kalau tak begitu, kamu tak menjaga syariat, maka ia di atas engkau, tiada bagi engkau. Faham? Ya, maka di atas engkau, tiada bagi engkau. Oh, pening apa bahasa ni? Bahasa Melayu. Ya, bukan bahasa Jawa ni. Ala, kalau bahasa Arab dia dipanggil ala sini mudhar.
Manakala tak mengaji ilmu syariat, maka mudarat besar atas kamu. Itu maksudnya. Lam dipanggil di manfaat. Maknanya, kalau ada, makna manfaat bagi kamu. Sebab dalam hikam yang tak kata, al-ilmu in qarnat wa al-khasya falaka wa illa fa'alaika. Al-ilmu ni jika muqaranah dengan kita menyertai rasa gerun dengan Tuhan, falaka diguna lam, falaka ai manfaat bagi kamu. Wa illa jika tidak diguna ala, fa'alaika, mana mudarat besar bagi kamu. Itu maksudnya. Ya, itu dipanggil ma'anil harfi. Kalau kita ngaji 4 mazhab, di antara punca ikhtilaf mazhab ialah ma'anil harfi. Dia satu huruf ada 2-3 makna. Mazhab ni pakai makna ni, mazhab ni pakai makna ni. Ada punca dia tuan ni, ya. Jadi makna syariat pertama-tama dia kena jaga. Kalau tak ada syariat dulu lagi dia rosak. Ya, sebab tu kita tengok syariat kena jaga, kemas dulu. Pintu nak masuk, ya. Habis. Kemudian wal haqiqatu lahu, ya, ta'ala hatta tatlubahu bihi azza wa jal la bika lahu, ya, wilayatuka laka haitsu la hais. Kemudian kata wal haqiqatu wallahu alam. Panjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammad. Fa inna khaira kullahu bi yadika wa anta bina rahmatur rahim. Waslub bina ya Allah sallallahu. Allahumma ja'alna min wa yuzil qulubana an nazar wa sukun hatta yankashif lana anwarul maqam. Alhamdulillah. Ya Karim.